Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Sidang hadirin rahimakumullah. Malam ni insya-Allah kita sambung dari pengajian kita hadis yang ke 155. Betul di Jumaat? Jalan. 155 dah. Bab mengkafani mayat ataupun jenazah. An Aisyah radhiyallahu anha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. رواه البخاري ومسلم. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafankan dengan kain putih buatan Yaman, tanpa jubah dan tanpa, betul ke tak sini tengok dia terjemah imamah ni, jemaah bukan baju kurung dia, qamisun jubah wala imamah. Imamah ni serban, imamah ni serban. Sebahagian tu diterjemah baju kurung, sebab qamis tu baju dah. Maknanya Nabi SAW dikafankan dengan kain putih yang dibuat oleh orang Yaman, tanpa jubah dan juga tanpa imamah, tanpa serban. Baik. Dia sebut sini ahli jemaah, dia kata athwabu yamaniyatun. Dinamakan athwab yamaniyah kerana kain tersebut ditenun di negeri Yaman dan dinisbahkan kepadanya, kepada negeri Yaman, sebab ditenungkan di sana. Maksud hadis, dia kata sini syarah dia, kain untuk mengafani mayat lebih luas dan lebih layak untuk diperhatikan daripada kain yang digunakan oleh orang-orang yang hidup. Maknanya kain kafan ni sebenarnya lebih layaklah untuk kita beri perhatian daripada pakaian-pakaian yang kita pakai ni ketika mana kita hidup. Kerana itulah masalah ini perlu diperhatikan. Sebab itulah Aisyah radhiyallahu an dia sebut berkenaan dengan bagaimana jenazah Nabi dikafankan. Maknanya ada benda hak Aisyah nak cerita berdasarkan bagaimana para sahabat mengkafani jenazah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni dia tinggal sini ada jemaah. Baik, baru puasa. Katanya Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani fi thalathati athwabin. Dah Nabi SAW dikafankan dengan 3 helai, dia tiga lembar kain. Maknanya 3 lapisan. Jenazah Nabi dikafani dengan 3 lapis kain, iaitu yang diperbuat daripada Yaman, di negeri Yaman. Dia kain tu berwarna putih bersih, tanpa baju dan tanpa serban. Itu terjemah dia, tu hak asal. Sebab kalau kitab ni dia tinggal dan thalathati, fi thalathati ditinggal. Sini ditulis kufina fi athwabin, maknanya ditinggal hak sebut
3 helai kain tadi ataupun 3 lapis kain. Kemudian Nabi SAW dikafani tanpa dipakai ke baju padanya. Maknanya jenazah Nabi ni tidak dipakai ke baju. Dia juga tidak dipakai ke serban di kepala Nabi SAW. Kebiasa orang kita ke, bila mati dia akan tanya keluarga si mati, ada ke tidak serban hak mula ni biasa duk pakai, ataupun kopiah, cari kopiah pakai. Kita kena ingat jasad Nabi, jenazah Nabi tidak dipakai ke kopiah. Kopiah tak pakai, serban pun tak pakai. Soalan untuk ahli Jumaah, mana lebih afdal? Kita pakai piah, pakai serban ke, ataupun tak pakai piah, tak pakai serban? Bila jenazah Nabi tidak dipakai ke? Mana lebih afdal? Tak pakai tu lebih afdal. At-tarqiyah. Dia panggil ni di antara sunnah orang lucu, dia panggil sunnah at-tarqiyah. Maknanya sunnah untuk kita tinggal. Tu imej kampung kita sendirilah di Kampung Kijang tu. Dia ni orang pondok. Dah. Sebab kalau tu imej di Kelantan sebab paling besar sekali, tu imej kampung kita. Orang tanya tu imej kampung demo hak mana so? Hak mutar besar sekali. Orang kenal selalu. Dah. Dia mengajar. Dia kata bila mana dibaca hadis ni, dia kata kalau ahli Jumaah nak pakai piah ke mayat, baik wi kambo. Amba boleh pakai wak semaya. Orang mati tak boleh buat gapo dah piah. Jelas ahli Jumaah. Baik ambil piah tadi, wi mana-mana pusat pengajian, siapa-siapa nak pakai ataupun mari wakaf di masjid, letak di masjid. Orang singgah nak semaya boleh pakai. Orang mati tak buat gapo dah piah. Tak perlu dah piah. Cuma ada orang guna alasan. Dia kata sebenarnya cari serban dia pakai sebagai bukti dia ibadat kepada Allah. Sudah. Pak kita mari masjid dengan kereta gua nak bagi kereta sekali tu. Besar lagi bukti. Tak boleh pakai lagu tu. Sebab tu Islam bukan satu agama ia guna logik akal untuk buat satu-satu amalan. Tidak. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala waktu turun siap-siap ada Quran, dan juga Allah Subhanahu Wa Taala beri wahyu kepada Nabi Muhammad untuk Nabi cerita gapo dia hak sepatutnya dalam Islam. Kita kena faham lagu tu. Jadi tidak sunnah memakai kopiah ataupun serban kepada si mati. Dah? Jadi kita siapa-siapa dia hak bahagia tukang mandi jenazah ni dia kena pesan lah. Dah? Dia kena pesan. Kalau orang kata tak boleh nak pakai juga gini, ambil piah, ambil serban kita masjid, boleh orang pakai-pakai, ada manfaat untuk dia daripada bui kepada si mati. Baik. Kemudian ahli Jumaah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikafani dengan tiga kain, maknanya 3 lapisan kain, tanpa baju dan juga tanpa serban. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, artinya beliau tidak dikafani dengan mengenakan pakaian dan tidak pula serban. Ni ulama di antara ulama besar dalam mazhab kita pun sebut. Tapi orang tak perhatilah. Sebab ramai orang nak buat benda ni dia ikut logik akal. Dah? Dia ikut logik akal. Sedangkan ulama-ulama kita ni dah sebut dah. Maknanya Nabi tidak dikafani dengan baik pakaian, baik piah, baik serban, tak ada berlaku. Baik. Tetapi beliau dikafani dengan 3 lapisan kain, dan tidak ada masalah dengan 3 lapisan kain ini. Begitulah yang ditafsirkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi sebut, Imam Syafi'i pun sebut lagu tu. Jadi kita kata sini ahli Jumaah, hak sunnahnya lagu ni lah. Hak sunnahnya. Dah? Baik. Memadai dengan 3 helai kain saja, 3 lapis kain saja untuk lelaki. Untuk lelaki, melainkan untuk muslimat. Untuk muslimat ada pengecualian. Baik. Yang kedua, disunnahkan memilih kain kafan yang putih dan bersih. Sunnah bila mana cari kain kafan ni, kalau boleh kain kafan warna putih. Dan kain kafan tu hendaklah bersih. Dia sebenarnya hak wajib ni kain kafan je, hak wajib ni tutup jenazah tu hak wajib.
Adapun kain putih hak bersih itu di antara sunnah. Itu adalah sunnah. Ulama bahas boleh ke tidak mengkafani jenazah dengan kain-kain hak mahal. Kain sutera di antara contoh. Kalau sutera ni orang jatuh tak boleh lah, dosa lah pula sutera. Dia harir dia juga dibaj, maknanya sutera hak lembut ni, sutera halus dengan sutera kasar ni Nabi lagi petai lagi. Kita orang jatuh tak boleh pakai. Kita orang jatuh tak boleh pakai, melainkan untuk perempuan saja. Tapi perempuan sekalipun kalau kapal dengan kain sutera ni, ia sebenarnya tak lebih daripada bazir je lah, kena dah. Sebab sebenarnya kain kapal ni untuk membaluti tubuh saja, dah, untuk balut tubuh saja, tak lebih daripada tu. Jadi kaya setara mana, banyak setara mana pitih kita pun, dah, sebaik-baiknya kita guna kain tak adilah, kain putih tadi. So yang kedua, kain tu bersih. Baik. Kemudian yang ketiga, ini merupakan keadaan yang paling sempurna ketika mana mengkafani jenazah. Bila jenazah Nabi dikafani dengan cara tadi, maka cara kafan jenazah yang paling afdal adalah seperti mana yang dikafankan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cara lagu tu maknanya pesalah siap-siap kat orang rumah. Kalau kita tak ada sikit lagi gak, maknanya kain kafan kalau boleh kain kafan putih, kain kafan suci bersih, 3 lapisan pada. Tak perlu banyak. Dah, pada dengan hak tu saja. Maknanya boleh pesan petai lagi kat orang rumah. Kalau kita mengaji saja tak pesan bukan dia. Ngaji tahu belaka tak pesan, pak kita mati bukan urus diri jenazah. Orang lain urus. Ada bagi kita mesan, dia mau buat. Kalau kita tak pesan tak ada lah. Jadi hak kita mengaji tadi, setakat tu je lah. Dari sudut pengamalannya tidak ada. Jadi cara pengurusan jenazah, kalau kita nak berasa beramal, tidak ada cara lain melainkan berpesan awal-awal, siap-siap. Baik. Kemudian kerana Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam keadaan yang paling sempurna seperti yang dikehendaki dan sesuai dengan pengetahuan mereka tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian yang disunnahkan yang terakhir ketika mana mengkafani jenazah laki-laki ialah dengan menggunakan 3 lapisan kain. Sedangkan untuk wanita menggunakan 5 lembar kain. Untuk perempuan 5 lapis. Dah, untuk perempuan 5 lapis. Sebabnya dia ada kain untuk selimut dia ada untuk kain tudung dia ada kain bawah, lepas tu dia ada dua lapis lagi kain. Maknanya kalau capur semua sekali, untuk perempuan adalah 5. Seperti mana hadis Nabi suruh Ummu Atiyah ketika mana mengkafani jenazah Zainab radhiyallahu anha. Baik. Nanti ke depan sikit lagi kita akan baca hadis. Dan yang wajib dilakukan ialah menutup seluruh badan mayat seperti mana yang telah kita sebut tadi. Baik. Hadis yang seterusnya, sifat memandikan dan mengusung jenazah. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anha qalat دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا أذناه فأعطانا حكوه وقال أشعرنها إياه تعني إزارة. Daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami ketika mana puteri beliau iaitu Zainab meninggal dunia. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kata ramai meninggal dunia sebelum kewafatan Nabi. Dah, baik lelaki maupun wanita, maupun perempuan. Ramai anak Nabi dah. Di antaranya Ibrahim, Abdullah di antaranya. Zainab di antaranya. Ni ujian dia, ya Allah Subhanahu wa taala uji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut dalam hadis kan.
Nabi kata orang yang mati 3 orang anak, di antaranya anak kecil, maka akan menjadi penyebab untuk ayah tak dimasuk syurga. Sahabat tanya, ya Rasulullah, orang mati anak 2 orang gimana? Nabi kata 2 orang pun. Sahabat tanya, ya Rasulullah, 1 orang gimana? Mati anak 1 orang. Nabi kata 1 orang pun. Ini adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maknanya Nabi kita kata sini diuji oleh Allah. Setara Nabi pun diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kita ni. Baik. Kemudian lalu baginda bersabda. Nabi kata mandikanlah dia sebanyak 3 kali ataupun 5 kali, ataupun katanya Nabi lebih daripada tu sekiranya kamu melihat ianya perlu. 3, 5, ataupun Nabi kata lebih pada tu sekiranya melihatnya perlu. Baik. Kemudian iaitu dengan air dan juga bidara, dan campurlah yang terakhir dengan kapur baru. Yang terakhir dengan kapur baru. Pohon bidara ni kalau di Yaman ni, madu hok daripada bunga daun bidara ni lah hok mahal sekali. Grade A. Dipanggil madu sidr. Sidr ni maksud dia bidara. Dia bagaimana dalam hadis pun Nabi cerita lah, pohon bidara dalam syurga. Mahal di Jumaat dia, grade A. Grade A hok paling rendah sekali harga 300 CD. 300 tu 10 tahun lepas lah, ni tak tahulah. Takut pergi 500. Kalau grade A tambah mahal lagi. 1000 lebih sekilo. Madu CD jangan kita main kan. Baik. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, atau sedikit daripada kapur barus. Jika kalian sudah selesai maka beritahukanlah kepadaku. Baik. Dalam riwayat yang lain, ketika kami selesai kami memberitahu kepada beliau, lalu beliau menyerahkan kain penutup kepada kami seraya bersabda, kenakanlah kain ini padanya. Dalam riwayat yang lain disebutkan ausab'an, maknanya 3 kali, 5 kali ataupun 7 kali. Wa qala ibda'na bimayaminiha. Nabi kata mulailah mandi jenazah Zainab tadi dengan anggota kanan dulu. Dengan alik anggota kanan dulu. Wa mawadi'il wudu' minha. Dan juga anggota-anggota wuduknya. Wa inna umma Atiyah qalat waj'alna ra'saha 3 qurunin. Dia katanya Ummu Atiyah radhiyallahu anha, kami menjadikan 3 qurun ni, asal di kalimah dia ni qard. Qard ni maksud dia tanduk dah. Maknanya Ummu Atiyah dia buat di atas kepala Zainab ni, dia buat 3 toceh. Toceh lah mudah. Dah, 3 toceh. 2 tepi, kemudian dia pesah. Hak ni untuk perempuan lah. Hak lelaki tak perlu. Hak ni untuk jenazah perempuan sahaja. Ada jemaah dah? Baik. Nanti dia akan sebut ke depan. Syarah hadis. Ketika mana Zainab binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka baginda masuk ke tempat para wanita yang akan memandikan jenazahnya. Maknanya Nabi nak pergi besar lagu mana cara nak mandi jenazah wanita. Di antara mereka adalah Ummu Atiyah Al-Ansariyah, untuk mengajarkan kepada mereka bagaimana cara memandikan jenazah wanita agar dia keluar di dunia ini kepada Rabbnya dalam keadaan suci dan bersih. Maka beliau bersabda, mandikanlah ia 3 kali ataupun 5 kali ataupun lebih daripada tu sekiranya perlu, dengan bilangan yang ganjil. Dengan bilangan yang ganjil. Kalau memang kalian memandang tambahan itu perlu, maknanya kalau perlulah. Kalau cukup dah 5 kali, kita mandi 5 kali, cuci dah, apa lah. Padahal tu akan nak kain pula. Tapi kalau perlu, ada najis dan sebagainya, mandi lagi. Agar proses memandikan lebih bersih dan badan lebih kuat, maka campurilah air itu dengan bidara.
Dan juga pada yang terakhir, dia dahulu ni di antara khasiat dia untuk melembutkan sendi-sendi. Itu di antaranya. Sebenarnya memang ulama dalam mazhab kita, kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab Al-Fiqh Manhaji, ataupun kalau kita tengok dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, di antaranya dalam kitab Salatul Mu'min, sememangnya ada di antara pandangnya, boleh tengok dalam kitab Mughni, bila mana mati, di antaranya kita disunatkan untuk menggerukkan sendi-sendi si mati tadi. Tak siwi jadi khejong, jadi kerakakung, tak siwi jadi lagu tu. Dah boleh untuk kita melembutkan dia punya sendi-sendi tadi. Baik. Kemudian dalam masa yang sama dicampur dengan kapur baru supaya jenazah tersebut menjadi harum, sehingga tidak didekati dalam masa yang sama. Bila bau tadi menyebabkan tidak didekati oleh ular, dan mengekalkan dia punya jenazah tadi untuk tidak cepat mereput. Ini di antara fungsi kapur baru. Kapur baru ni zaman Nabi ada dah. Boleh kat orang kita kapur baru ni ambil di Kedah. Orang Arab ambil di Kedah, dia kata. Padahal bagian ni zaman Nabi ada dah. Dah. Baik. Beliau juga mengarahkan agar mereka memulai dengan anggota-anggota tubuh yang mulia, iaitu anggota-anggota kanan. Ambil air semaya kanan. Bahkan katanya Aisyah radhiyallahu an, Nabi SAW, apa-apa perbuatan hak molek, Nabi start alik kanan dulu. Baik Nabi sikat rambut, baik Nabi pakai baju, baik Nabi pakai selipar, Nabi start alik kanan belakang. Dah. Jadi lagu tu juga sini. Nabi suruh supaya mula ke mandi jenazah dengan anggota sebelah kanan. Jika mereka sudah selesai memandikannya, beliau memerintahkan agar mereka memberitahu kepada beliau. Nabi besar, kalau sudah mandi, royak ke Nabi. Maka setelah selesai mereka memberitahu kepada baginda. Lalu baginda memberikan kain penutup muka kepada mereka, iaitu kain yang biasa diselimutkan kepada beliau yang suci. Hak siapa dia ni? Kain ni kain Nabi dah. Kain selimut hak bekas Nabi pakai, sehingga menjadi barakah baginya di dalam kuburnya. Tapi dengan syarat memang cerak hak Nabi lah ni. Ni bukan lambai selipar ni hamba mimpi, memang hak Nabi. Tak jadi mimpi. Mimpi tak boleh jadi hujah dalam beragama. Tak boleh jadi hujah. Kita nak sandar benda tu kepada Nabi, bagi tu kena cerak baru kita boleh sandar. Bagi tak cerak tak boleh nak sandar udah-udah. Tak boleh. Tak boleh. Jelas ni jemaah dah. Lah ni macam-macam lah. Capa apa semua lah ni ke. Hak selipar, lambai selipar, duk tabarruk dengan selipar apa semua. Apa hukum bertabarruk dengan benda-benda yang tidak dijanjikan? Ambil berkat daripada tu. Sebenarnya orang yang buat lambai-lambai selipar ni, memang dia iktikad benda tu, lambai tu memang daripada Nabi, sebab dia orang dapat daripada mimpi. Ajib lah, pelik lah. Bila kita nak bersandar sesuatu benda ni melalui mimpi ni, memang pelik. So yang kedua ni, dia bukan pakai saja dah. Dia ada iktikad dia. Dia ada kepercayaan dia. Orang tak tahu, dia tak tahulah. Dia ada kepercayaan dia. Bila mana kita pakai piyah ada lambai selipar Nabi ni, akan ada keberkatan dia. Bagi Nabi tak sebut pun. Sahabat walaupun Nabi Isra Mi'raj pakai selipar, sahabat tu fokus tajuk selipar. Orang kita lah ni dia fokus ke selipar. Allahu Akbar. Ali jemaah gini lah. Kalau kita nak kira, nak royak mulianya selipar Nabi, Ali jemaah mana mulia selipar dengan tapak kaki? Selipar dengan tapak kaki Nabi mana lebih mulia? Molek kita buat lambai tapak kaki sini mulia lagi. Kalau kita nak lagu tu. Tapi Nabi tidak ajar dalam nak mendekatkan diri kepada Allah dengan cara ni. Dok. Bukan dengan cara ni. Dekat diri kepada Allah berpandukan kepada Quran, berpandukan kepada sunnah. Ni cara baru betul. Jadi kadang-kadang orang kita ni dia buat benda tu dia tak tahu. Mungkin dia tak tahu lah. Habis hari Jumaat ni kaci baju hodok sini ni lambai selipar. Kaci baju hok baju Melayu, baju Melayu ni selipar, habis selipar. Hok kayanya siapa dia? Tokai dia. Moga orang kita ni bunyi kata Nabi ke, sandar ke Nabi ke. Oh, nak benar. Sunnah tak seberapa.
Hak Nabi suruh kita selawat nak kali lepas bel tak saya baca pula. Pelik. Bagai cerak-cerak Nabi kata, siapa dia selawat atas aku baca doa lepas bel bergotu-goning, orang ni akan boleh syafaat aku. Tak ramah nak buat benda ni. Dak ambak kau selipar tak adil. Jadi kita kata sini mana hadis-hadis Nabi, sunnah-sunnah Nabi yang sahih. Hak inilah keutamaan untuk kita beramal daripada benda-benda yang bersumber daripada mimpi. Baik. Kemudian di Jumaat, kewajipan memandikan jenazah, dan ini adalah merupakan fardu kifayah. Maknanya dalam sebuah kampung tu kena ada lah orang mandi banyak seorangnya. Kalau semua tak mandi jenazah ni, semua berdosa. Sebuah kampung tu berdosa berlaku. Dah, sebuah kampung tu berdosa berlaku. Kedua, mayat wanita tidak dimandikan kecuali oleh para wanita. Jenazah anak Nabi ni, tapi bukan Nabi je mandi, kaum perempuan hak je mandi. Baik. Begitu pula sebaliknya, kalau mayat orang jatuh lah mandi. Mayat wanita mandi. Ada pengecualian. Dua, kecuali bagi wanita dan suaminya. Sebab Nabi pernah sebut, Nabi kata Aisyah, kalau mu meninggal dulu sebelum pada aku akan mandi jenazahmu. Ni katanya Nabi SAW. Sebab tu kita sebut, kecuali dia kata sini bagi wanita dan suaminya. Maknanya bagi wanita dan juga suaminya boleh kalau nak pakai mandi. Baik. Budak dan tuannya yang masing-masing di antara keduanya boleh memandikan di antara satu sama lain. Dua ni je boleh. Jelas di Jumaat dah. Baik. Yang ketiga, hendaklah mayat dimandikan 3 kali. Kalau tak cukup 3 kali maka dimandikan 5. Kalau tak cukup 5 kali maka boleh tambah lagi 2 kali, jadi 7, 9 dan sebagainya. Tetapi pengertian sabda beliau, sebahagian ulama membatasi tambahan ini hingga 7 kali. Ada sebahagian ulama sebut 7 je paling banyak. Tetapi pengertian sabda beliau, jika kalian memandang perlu, maka diserahkan kepada keputusan mereka berdasarkan kepada kemaslahatan dan keperluan. Maknanya orang mandi itulah berhak untuk buat keputusan. Yang mandi dah 5, ada sebab lagi najis masih tobek dan sebagainya, dia kata mandi lagi lah 2 kali. Maknanya atas tukang mandi jenazah melihat kepada kemaslahatan mayat tadi, maka dia boleh tambah kalau ikut kepada keperluan. Baik. Di dalam salah satu riwayat as-sahihain disebutkan atau 7 kali atau lebih. Ini di antara ulama kata ada 5, ada 7, ada lagi yang kata lebih. Berdasarkan kepada hadis Bukhari Muslim, jika setelah itu masih ada kotoran yang keluar daripada lubang, maka lubang itu dapat ditutup. Jadi kalau tobek lagi najis daripada lubang, maknanya lubang tadi kalau boleh kita tutup supaya najis itu tidak terus keluar. Baik. 3. Ia keempat, hendaknya orang-orang yang memandikan mayat berhenti pada bilangan yang ganjil. Kita berhenti pada bilangan-bilangan yang ganjil. Innallaha witrun wa yuhibbul witra. Itu di antaranya. Dalam hadis Nabi ni pun Nabi sebut 5 ataupun Nabi kata lebih pada tu kalau kamu melihat perlu. Baik. Hendaknya air dicampur bidara kerana ia bisa membersihkan dan menguatkan jasad mayit. Dan air yang sudah berubah maka dapat kembali suci. Baik. Dia sebenarnya bila kita mandi jenazah ni dengan air daun darah, di antaranya juga dia dapat mengekalkan keawetan jenazah tadi. Maknanya tahan lama sikit daripada sekala. Nombor ni, air siraman yang terakhir dicampur dengan wewangi. Contoh tadi kapur baru, agar ianya tidak hanyut dan bau harum tidak hilang. Seperti penggunaan kapur barus yang dapat menguatkan jasad dan tidak mempercepatkan kerosakan kepada mayat. Ini di antara fungsi kapur baru. 7, cara memandikan jenazah dimulai daripada anggota tubuh yang mulia, iaitu sebelah kanan, dan juga anggota-anggota wuduk. Kemudian menjalinkan rambut dengan 3 jalinan di bahagian belakang. So, kemudian 2 jali. Rambut tadi jali jadi 3 tanduk. Jadi 3 tanduk. Kemudian di Jumaat, hadis yang seterusnya disetuh lagi sini ni bab tabarruk ni. Tabarruk maknanya mengambil berkat daripada bekas-bekas hak cerak memang daripada Nabi.
dan hal ini hanya berlaku bagi diri Nabi SAW dan tidak berlaku bagi orang lain. Ada gitu buat mari ke apa dia? Setengah tu orang kata replika ke berapa dia hok tapak kaki Nabi. Tak tahulah zaman kerajaan Islam memerintah bertukar tangan ni, tapak kaki Nabi ada besar ni, ada besar ni, ada versi kecil ni. Jadi jeng kita tengok pahala kita baru benda bukan tapak Nabi pun, bukan tapak kaki Nabi, replika saja. Semua dah semua. Ayah cik pun sebut benda ni, tegur jadi pun sebut tegur benda ni. Maknanya presiden sendiri pun tegur dah bab ni, tapi awak tak kerti situ. Hak kayanya siapa dia? Orang yang bawa kaya. Kerajaan negeri bawa bagian ni banyak mana pitih habis. Berapa dia kita boleh? Dari sudut pengamalan sunnah ada ke tidak? Tak ada. Tak ada. Datuk Dr. Zulkifli Al-Bakri pun ketika mana di ketengah ke tajuk ni, baik sama ada rambut, baik sama ada pedang, baik sama ada tapak kaki, Datuk Dr. Zulkifli dijawab. Dikata bila mana pemerintah Islam beralih tangan daripada zaman ke zaman, tidak ada, dia kata sini bukti yang menunjukkan rambut tu rambut Nabi. Tak ada. Kan ada bawa lah. Tak ada. Bahkan yang lebih menakutkan sekiranya hak kita dah anggap rambut Nabi tadi rupanya bukan. Lagi dahsyat. Kalau kita tabarruk betul tak ada masalah. Salah dari sudut akidah. Salah pergi sudut akidah selalu dalam bab tabarruk. Apa siapa dia boleh serak benda ni? Jadi kita kata sening bila presiden sendiri bunyi, ayah cik kita sendiri bunyi, bila tok peti pada hak bunyi, jadi sepatutnya kita ambil beringat dalam masalah ni. Baik. Kemudian hari Jumaat, tengok dia sebut banyak sini ni. Kerana dia kata sini, dan hal ini hanya berlaku bagi diri Nabi SAW dan tidak berlaku bagi yang lain, seperti para ulama dan orang-orang yang soleh, kerana beberapa pertimbangan. Yang pertama, kerana yang demikian ini memang tidak layak bagi sesiapa pun, kerana ada perbezaan yang amat jauh di antara baginda dan kita semua. Yang kedua, hal-hal semacam ini termasuk masalah yang tidak dapat ditawar-tawarkan, yang tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan syariat, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahawa tabarruk itu berlaku selain daripada Nabi. Dua. Yang ketiga, para sahabat mengetahui bahawa Abu Bakar adalah orang yang paling utama di tengah umat ini. Kita baca dah boleh lepas keutamaan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Keutamaan. Namun mereka tidak berbuat dirinya seperti mana yang mereka perbuat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti berebut sisa air wuduk beliau dan selainnya. Berapa dari Jumaat? 3. Yang keempat, tabarruk dengan selain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikhawatiri termasuk dalam ghulu, iaitu melampau, dan merupakan wasilah, maknanya salah satu jalan dari untuk menuju kepada kesyirikan. Baik. Hadis yang seterusnya di Jumaat. Jadi itu kesimpulan berkenaan dengan bab tabarruk. Hadis nombor 157. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala bainama rajulun waqifun bi Arafah idh waqa'a an rahilatihi فوقصته أو قال فأوقصته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطه ولا تخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. Hadis ini daripada Abdullah ibn Abbas. Ibnu Abbas dapat jalakah Hibrul Ummah, tinta ataupun lautan ilmu. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran iaitu Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, seperti mana yang disebutkan oleh Abdullah ibn Mas'ud. Katanya Ibnu Abbas, satu ketika ada seorang lelaki ni, dia berada di padang Arafah, tengah ada wuku. Bila mana wuku di Arafah,
Tiba-tiba dia terjatuh daripada unta. Kalau dalam kitab fiqh manhaji, dia kata unta tu terpijak leher tu dia. Bila lelaki tak dijatuh daripada unta, ketika mana duduk di Arafah, lagu mana unta tu salah pum kena atas batas tekuk, patah mati. Patah mati. Bila mati, sahabat mari tanya masalah kepada Nabi, sebab sahabat tadi dalam keadaan ihram. Dia dalam keadaan ihram. Adakah orang ihram ni kalau meninggal diuruskan seperti mana kita orang tidak ihram, ataupun orang ihram ni ada keistimewaan dia sendiri? Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata mandikanlah ia dengan air dan juga yang dicampur dengan bidara. Maknanya mandi dengan air putih sekali, lepas tu air yang dicampurkan dengan daun bidara. Dan katanya Nabi, kafanilah ia dengan kedua pakaian ihramnya. Nabi suruh kapal jenazah sahabat yang mati tadi guna dua kain ihram dia. Ke ihram di atas ni so, di bawah so. Nabi suruh guna dua kain tu je. Baik. Ada sebab dah, ada sebab. Nabi kata janganlah kalian beri wangi-wangi. Maknanya masa mandi ni tak boleh campur dengan kapur baru untuk orang yang dalam ihram. Baik lelaki maupun wanita. Nabi lagi masuk kapur baru. Kalau orang bukan dalam ihram tadi, Nabi suruh, itu sunnah. Hak tu sunnah, bukan wajib, sifat dia sunnah. Tetapi bila mana orang yang dalam ihram meninggal, Nabi kata wala tukhammiru wala tuhannitu. Nabi kata janganlah kamu mewangikan, meletakkan wangi-wangi pada tubuh dia. Sehingga tua kita ni sebut, dia kata sekalipun menggunakan sabun yang berbau wangi, tak boleh juga. Boleh kalau nak guna sabun hak tak bau wangi. Sabun apa dia di antara? Ada sabun hak tak wangi, tak ada bau. Sabun habatus sauda di antara lah. Tapi kalau masuk dia punya bahan-bahan kimia apa wangi, maka itu tak boleh. Itu dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian katanya Nabi, janganlah kalian tutup kepalanya. Nabi larang tutup kepala orang mati. Hak dalam keadaan ihram. Nabi tak boleh tutup. Kena buka. Tidak serupa kita orang yang bukan dalam ihram. Kerana dia akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mulabbian. Dia terjemah apa dia sini mulabbian. Bertalbiyah. Maknanya dia dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat dalam keadaan bertalbiyah. Labbaik Allah, labbaik Allah. Dah? Baik. Dalam hadis yang lain Nabi kata wala tukhammiru wajhahu wala ra'sah. Nabi kata dia janganlah kalian tutup wajah dia dan kepala dia. Maknanya semua tak boleh. Muka tak boleh, kepala pun tak boleh. Baik. Syarah hadis. Dia kata sini Ali Jumaah, dia kata sini Nabi SAW pertama sekali suruh guna air dengan air daun dara sahaja. Kemudian kapal dengan dua lapis kain tak ada, dua lapis kain tak ada. Kerana dia dalam keadaan ihram untuk haji, dia bekas-bekas ibadat tetap melekat pada dirinya. Maka beliau melarang mereka mencampurkan wewangian. Dia juga melarang mereka menutup kepalanya. Beliau menjelaskan hikmahnya bahawa Allah akan membangkitkan mereka dalam keadaan bertalbiyah yang merupakan syiar kepada ibadat haji. Ning di antara keutamaan orang mati dalam ihram. Dah. Keutamaan orang mati dalam ihram ni di antara keutamaan dia. Maknanya kalau kita nak cek orang mati dalam ihram, Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan mereka dalam keadaan bertalbiyah. Baik. Untuk seterusnya di Jumaat, hadis ke-158. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati
fa innaha in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaih wa in taku siwa dhalik fa syarrun tad'unahu an riqabikum. Yaitu bermaksud, katanya Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi kata, bersegeralah ketika mana mengusung jenazah itu. Bersegera mengusung jenazah. Maknanya kena cepatlah, bukan unggah. Unggah takut jatuh pula mayat tu, haid lah pula. Maknanya tidak jalan selu. Dah? Biasa tempat kita ni nak sebut pun kena mikir banyak kali juga. Sebab kadu jenazah orang biasa ni cepat bagi kubur. Jenazah siapa dia lambat? Jenazah siapa dia di Jumaat? Nak sebut salah apa? Baru ni lah jenazah Ayahanda Sultan baru. Ya jalan ni, jalan saya orang hak askar kawak, hak jalan slow tu. Oh memang, kalau ikut dengan hadis ni sepanjangnya jalan saya itu tak kena ni dengan hadis. Cara lagu tu adab istana lah kita kata, ataupun adab askar. Tapi tak kena dengan hadis, mana kita nak ambil? Kena fikir. Kena fikir. Deh, baik. Jadi memang dalam masalah kita sendiri pun tak kena dah. Sebab hadis ni. Sebab hadis ni di antara. Deh, baik. Kemudian tengok gapo dia Nabi sebut. Nabi kata, cepatkanlah ketika mengusung jenazah itu, kerana jika dia orang yang soleh, maka itu merupakan kebaikan, kerana kalian mempercepatkan kepada amal soleh mereka. Dan jika tidak demikian, berarti kalian melepaskan keburukan daripada bahu-bahu kalian. Tengok Nabi sebut mana. Kena balik atau orang ngusung tadi dalam bab ni. Baik. Hari Jumaat dah. Jadi bila kita bawa jenazah, sebenarnya di antaranya juga pengurusan jenazah lah. Kalau kita boleh cepat-cepat lah sebaiknya. Cuma kalau ada perlu untuk tunggu anak-anak yang duduk jauh, kelik. Dah. Lebih-lebih lagi si mati ayah ni sakit lama dah. Cepatlah. Anak pun kelik sama dah tengok ayah sebulan sekali, kelik tengok sebulan sekali. Anak dia jauh duduk Sarawak, nak naik flight nak beli siapa tadi, moga ayah sakit lama dah. Nyanyi juga ke mayat. Tapi kalau perlu untuk tunggu boleh. Contohlah, tiba-tiba meninggal, segar. Anak dia jauh. Jauh pun ada kadar dia lah. Kalau bos takat Sabah Sarawak tu, flight pada hari ni juga, mati hari ni, boleh klik hari ni, cuma siapa lewat malam tak apalah, boleh ke bumi pagi esok. Perlulah untuk tunggu. Dah, tengoklah lagu mana bincang molek, sebaiknya cepat. Tapi kalau ada orang yang duduk jauh, takut tak ada dengan dia, kita boleh tunggu dia. Dah, kita boleh tunggu. Tapi kalau sakit dah lama, anak-anak pun kelik sok modah dah, kalau boleh cepat cepat. Baik. Kemudian ada jemaah, hadis yang seterusnya, hadis yang terakhir, lepas tu kita tutup insya-Allah. Kita berhenti sampai bab posisi imam ketika mana mensolati mayat. Baik, sahih ni. An Ummi Atiyah Al-Ansariyah. Siapa dia ni? Hadis tadi. Orang yang mandi jenazah Zainab radhiyallahu anha. Kata beliau, nuhina an ittiba'il janaiz wa lam yu'zam alaina. Dia berkata, kami dilarang mengiring jenazah dan larangan ini tidak diteguhkan ke atas kami. Maknanya Nabi lah iring jenazah, tetapi larangan itu tidak kerah sangat. Nampak? Tidak kerah sangat. Larangan tak ada, tapi larangan itu ada. Kalulah si mati suami, isteri boleh tak lagi kubur? Boleh tak lagi jemaah? Tak boleh. 4 bulan 10 hari. Oh tak boleh ustaz, amba teringat tu lelaki, teringat selagi doa, banyak ke doa. Tu cara dia. Dah doa. Dia tak lagi tempat orang ramai apa semua tak boleh. Sebab dalam ada walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna
arba'ata ashhurin wa 'ashra. 4 bulan 10 hari. Ada. Kena jaga molek. Dah. Kadang-kadang orang kita ni mati tok lelaki pergi jalan rumah anak. Orang tanya guna pergi jalan dah. Kesik dia kata duduk rumah. Faham ni semua kesik. Kesik ni sunyi. Orang Kelantan kata sunyi. Kesik tu bahasa luar. Kesik ni bahasa Kelantan. Orang luar kata sunyi. Tak boleh guna alasan sunyi duduk rumah tu ingat kamu mulut ni. Pas ingat orang lain yang mati tu tak ingat ke? Ingat belaka. Ingat tanda saya. Saya kita ke dia doa lah. Bukan cara tinggal rumah. Give jalan situ, give jalan sini. Ni banyak berlaku ni. Di Kertih mungkin tak ada kot. Di Kelantan banyak. Baru seminggu tu lelaki meninggal. Piung di Kuala Lumpur rumah anak. Kena ingat deh. Ni dalam baedah ni. Boleh kalau dia nak pergi duduk rumah anak-anak, ada syarat dia. Contoh berapa dia? Contoh rumah dia duduk tu sewa. Mati tu lelaki tak ada nafkah dah. Nak bayar sewa tak ada piti. Boleh dia hidup mana? Tapi dengan syarat tak sewa dalam rumah tadi. So, kedua, contoh kita kata sini tempat dia ni banyak telajak berlaku kes jenayah. Jadi kalau mak ni duduk sorang, kita khawatir takut-takut jahat ni dia naik pecah rumah tak ada. Kita using keselamatan dia. Boleh. Tapi kalau mak tak boleh duduk sorang, mesti kesik ingat kaya. Mari duduk ngambah. Anak dia ni nak pergi jalan jauh. Tak boleh. Tak boleh. Kalau mak tu tak dikerja untuk cari nafkah, nak besar anak, sebab tu lelaki mati muda, anak-anak kecil lagi, kerja selekan, kerja tak apa, tapi tak boleh nak beriah apa. Ni kena jaga. Hak ni tu lelaki mati tak sampai seminggu, pecah dah kain kelubung. Kain kelubung ke dia semua? Kain tudung. Pakai wangi-wangi lagi, yang pakai lecu lagi. Minyak wangi tu 2 butong tiapi bau lagi. Juling tu email. Kata janda ni baru mati seminggu tak lelaki. Dahsyat ni dia tepuh ni. Jadi kena beringat molek ni semua. Dah. Lebih-lebih lagi muslimat kita jatuh tak apa. Jatuh tak ada. Tua ni muslimat ni. Ni kena jaga molek. We reti molek bab ni. Ada setengah tu pula dia kata 40 hari ya tak boleh tubik. Lepas pada tu boleh. Sudah. Orang tanya dia siapa dia royak? Sebab saing dia mati tu lelaki dia buat lagu tu. Tu hujah dia. Ambil. Hujah dia saing dia. Sedangkan dalam Quran sebut. Arba'at ashhurin wa 'ashra ni lagu mana Quran sebut ni? Ni berat sebab tinggal Quran, tinggal hadis. Habis tepuh belaka. Jadi kena pakat beringat. Baik. Berapa dia sebenarnya dalam hadis ni nak cerita? Maknanya dari sudut tuntutan ziarah kubur orang Tino ni boleh nak pergi ziarah, tapi larangnya tu ada tak, larangnya tu tak kuat sangat. Larangnya tu tak kuat sangat. Cuma sekarang ni yang berlaku lah. Hak masalah tempat kita ni ikhtilaf, berlaku percampuran. Jatuh Tino duk lewat atas kubur. Ni tak kena ni. Dulu kalau nak pergi pun orang Tino. Muslimat ni. Dulu sebentar. Jangan orang lelaki duduk tengah kubur jenazah duduk main lewat sebelah orang jatuh. Tak boleh ni. Ni kena jaga. Hak ni kena jaga molek. Nabi dalam bab semaya fardu, sudah semaya, Nabi duduk tempat semaya, sahabat kata guana, kami kira-kira ke Nabi tidak terus bangun selepas solat kerana untuk memberi ruang muslimat tubik dulu. Ladies first. Supaya tidak berlaku gelewak, orang Kelantan kata. Tidak berlaku ikhtilaf, percampuran. Jadi mana-mana keluarga si mati perempuan nak pergi kubur boleh, diminta jangan duk gelewak dengan orang jatuh nak buat kerja. Sebab bukan dia je kambuh. Kau dia je kambuh. Ada Nabi tanya, Nabi tanya muslimah. Nabi tanya guana dia ikut ni. Nabi tanya, demo kau kena turun dalam lubang kubur? Dak. Demo kau kena kambuh? Dak. Nabi kata apa lagi? Cuma hadis ni ulama bahas, ulama kritik sebab hadis ni dhaif. Dalam fiqh sunnah diguna hadis ni. Tetapi hadis ni dhaif.
Maknanya sini nak ziarah tak ada masalah, tetapi jangan bercampur dengan lelaki tak boleh. Beringat molek kena duduk jauh sikit daripada lelaki. Baik. Jadi ni di antara banyak yang berlaku di tempat kita. Nak pulak pergi kubur, oh ya pakai baju. Ni. So pulak masalah. Hak tak tutup aurat tu sama telah. Hak sedak li orang jatuh pulak duduk kubur, isap rokok. Fuh. Ahli Jumaat tengah hari duduk kali kubur, tengah hari duduk kambuh jenazah ni. Baru minggu lepas kita mari sini nya. Tok tua adik meninggal, mari ke bumi jenazah sini. Kita kata bang rokok mana pulak ni? Tidak ada kesedaran lagi kau duduk kubur. Sah. Kita tengok awak tak era. Sah. La haula wala quwata illa billah. Dahsyatlah. Memang dahsyatlah. Baik. Kalau kubur ni duduk kubur tak ada berasa ingat mati lagi, tak ada arah. Mana lagi tempat kita boleh ingat mati hari Jumaat? Kalau kubur kita tak ingat. Duk kubur duk buat bobek. Wak lawak belah. Wak lawak mana tak kubur. Duk tengah nak turun jenazah. Oh dia kata bisa penggali kubur. Orang tanya apa? Dia tak pakai selipar. Kita menu. Apa tak pakai selipar? Sebab dia pakai cangkul. Dia nak main teka-teki lagi tak kubur. Tak ada arah. Jadi kita kata sini kubur ni adalah di antara tempat ia dapat mengingatkan kita kematian. Jadi kalau kubur tu tidak ada keinsafan lagi bab mati, tak ada arah ni semua. Tak ada tempat dah boleh ingat mati kita ni, tak ada situ. Baik. Untuk seterusnya hari Jumaat ada sikit lagi. Ummu Atiyah radhiyallahu anha adalah seorang sahabiah yang mulia. Dia menjelaskan bahawa Nabi SAW melarang para wanita mengiringi jenazah kerana mereka terlalu dikuasai di antaranya oleh perasaan yang halus dan lembut. Ada hadis Nabi berjalan ada seorang wanita menangis di kubur anaknya. Anak dia mati, dia menangis di kubur. Menangis. Nabi tegur. Dan Nabi kata sabarlah, berdoalah, mintalah keampunan kepada Allah bagi pihak anak. Perempuan itu jawab. Dia kata, kamu tidak mengetahui betapa beratnya apa yang aku alami sekarang ni. Maknanya apa yang musibah timpa ni berat. Dia mau tak faham. Dia kata lagu tu. Nabi lepas pada perempuan tak dijawab, Nabi pun tinggal. Nabi kelik. Sahabat mari tegur. Nabi kata, bapa jawab gini kau Nabi? Perempuan itu kata, bila aku tahu rupanya lelaki yang tegur aku tak di Nabi, dia kata aku hampir separuh fasa. Lepas tu dia pun unggah pergi minta maaf dengan Nabi. Nabi kata sabar ni ketika mana as-sadmatul ula, ketika mana mula-mula diuji oleh Allah. Sabar Nabi kata duduk situ. Jadi perempuan ni dia memiliki perasaan yang kita kata sini lemah lembut dah jiwa dia. Jadi kalau pergi kubur ni pusing, takut duk anak kecil duk mati. Mati dulu anak, tak ada nak pergi jalan berseremon. Kita ingat sedih apa? Anak kecil mati tempat mereka dalam syurga. Kita hidup jeri mati anak hamba, tak ada nak terah kereta baru. Tak ada nak naik rumah baru, tak ada anak sekolah tadika, kecil lagi mati dah. Dah sedih. Yalah sedih tu tak ada masalah. Sedih itu fitrah. Tetapi sebut benda-benda ni yang tidak sepatutnya disebut. Ada hadis bila mana sahabat duduk dalam majlis ilmu dengan Nabi, dia bawa anak kecil dia. Tiap-tiap kali ada majlis ilmu dia bawa anak kecil. Dalam hadis tu sebut anak kecil dia ni duk main khabak atas belakang. Khabak ganu kat Kelantan. Orang Kelantan ukah, khabak ganu. Ayah dia duduk tengah mengaji ni, dia khabak atas belakang ayah dia. Satu ketika nak cerita Nabi ni betul-betul orang yang cukup prihatin terhadap para sahabat. Bila Nabi perhati, Nabi perasan rupanya sahabat hok mari dengan anak dia tadi tak ada dalam majlis ilmu Nabi. Sehingga Nabi perasan dia tak ada. Nabi tanya, "Aina fulan?" Nabi tanya sahabat aku bawa anak kecil semua dulu pergi paham mana tak ada ni. Prihatin Nabi dah. Baik. Kemudian sahabat jawab. Dia kata, "Ya Rasulullah,
anak dia hak kecil tu, hak main khabar atas belakang semua, ya Rasulullah telah meninggal dunia. Dia sekarang ni dia tengah bersedih di atas pemergian anak dia. Tengok lagu mana Nabi gaya sahabat. Gaya ni pujuk. Dah orang Kelantan panggil gaya. Bila Nabi SAW dengar, Nabi pergi ziarah sahabat tadi. Nabi ziarah pula. Bunyi kata ada kematian, pergi ziarah selalu Nabi. Bila Nabi ziarah, sahabat tu cerita kesedihan dia, pemergian anak kecil dia. Nabi tanya sahabat, ni di antara ucapan takziah. Nabi kata, menak hak mana so? Mu pilih, aku widua. Sama ada mu nak bersenelene dengan anakmu sehingga ke akhir usia dia. So, maknanya yang pertama, mu akan senel dengan anakmu sampai kau meninggal dunia. So, ataupun nombor dua, Nabi kata, ketika mana kamu sedang menuju jalan untuk menuju syurga Allah, anakmu qad sabaqaka ilaik, anakmu telah mendahuluimu, ayyuftah laha bab, untuk buka pintu syurga untukmu. Mana mana sah? Nabi pujuk sahabat. Nabi kata pilih dua. Nak hidup dengan anak senelene apabila, ataupun ketika mana kamu dalam menuju syurga Allah, anak kamu lebih mendahuluimu, dia tolong buka pintu untuk kamu masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nak mana sah? Tak ada mesromal tadi tu. Sahabat tu jawab, ya Rasulullah, aku pilih nombor dua. Aku pilih nombor dua. Sedih itu adalah fitrah manusia. Ketika mana anak Nabi mati, Ibrahim, sahabat tanya, ya Rasulullah, air mata gapo ni? Sahabat kejut tengok Nabi mengalirkan air mata. Nabi kata, innal aina tadma. Nabi kata ni basuh dia dah lah. Nabi kata al-ain, mata dia ni dia terubik air mata. Berasa sakit, berasa sedih, air mata kita ubik. Nak royak kalau ada kematian, menangis itu dibolehkan. Hak tak boleh ni lagu mana? Hadis ni kita baca bulan depan, insya-Allah. Insya-Allah. Hak mana Nabi tak mengaku mak, kita baca bulan depan. Sehingga Nabi kata laisa minna, puak-puak yang melampau dalam menangisi, meratapi pemergian anak waris-waris laki dan sebagainya, Nabi kata ni bukan daripada golongan aku. Orang hodok apa muka ni, protes. Mati, tak ada dolar. Ataupun dia, Nabi kata laisa minna, latamal khudud. Nabi kata bukan daripada golongan aku. Orang apa muka ni. Wasyaqqal juyub, mereka yang mengoyok ke poket-poket baju mereka. Kemudian mereka yang menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah. Nabi kata bukan golongan aku. Maknanya kita kena beringat, sekiranya kita tidak jaga, tangisnya tadi boleh menyebabkan kita termasuk daripada salah satu golongan tadi. Sehingga Nabi kata ni daripada bukan daripada golongan kami. Biasanya kalau hak soyok baju ni hak hogan je. Tapi ni ada orang hak soyok baju. Dia gini, soyok baju itu tanda protes, tidak dapat menerima takdir daripada Allah. Sedangkan takdir adalah salah satu daripada rukun iman. Salah satu daripada rukun iman. Terima dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpa, baik ataupun buruk, terima belaka. Tetapi kadang-kadang bila mana kita ditimpa dengan musibah, kita tak boleh nak berok, jadi menyebabkan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan Nabi kata bukan daripada golongan aku, orang yang buat perbuatan ni. Jadi sebutlah dulu sikit, takut ada kematian di antara kita. Jadi paling tidak itu boleh jadi panduan. Selebihnya insya-Allah kita akan baca pada boleh hadapi. Nangis lagu mana hak boleh, dan tangisnya bagaimana yang tidak dibolehkan dalam agama kita dah, insya-Allah. Untuk akhirnya hari Jumaat pagi esok kuliah subuh di Masjid Lama Kapur Baru, kita akan baca satu bab. Esok kita nak ajar bomo. Orang kita ni bunyi bomo ni rasa pelik, selalu gini lah. Sebab istilah tempat kita di Golik dia tok bomo, panggil tok bomo, tak apalah panggil tok bomo. Asalkan dia buat guna ayat Quran dan hadis. Kita gunalah istilah tok bomo, tak ada masalah. Tok bomo hak tak boleh ni, hak duk main perasak ni. Dah, hak duk main perasak, hak duk main bagai-bagai pelik ni, hak tu hak tak bolehnya. Jadi esok insya-Allah kita akan baca beberapa hadis berkenaan dengan ruqyah syar'iyah.
bagaimana Nabi mengajarkan kepada para sahabat. Bila sahabat sendiri sakit, Nabi jo baca ada. Bila sahabat mari mengadu sakit, Nabi suruh sahabat buat sendiri pun ada. Bila mana anak kita kecil kelajak, dia ni tak reti nak berdoa, minta dengan Tuhan perlindungan. Jadi kita selaku mak ayah, selaku orang tua, selaku wali, Nabi ajar, gapo dia boleh kita baca ke dia. Dan ketika mana kita ziarah orang sakit, apa di antara bacaan-bacaan yang sunnah untuk kita baca kepada pesakit, hak ni insya-Allah kita akan baca pada pagi esok di Masjid Lama Kapal Baru lepas pada subuh. Dan kuliah duha dalam bab semaya istisqa, semaya khusuf dan juga kusuf, semaya gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Dan kita akan masuk sedikit daripada Kitabul Janaiz esok. Dah start daripada pukul 9, pukul 10.30 berhenti semata, ada minum, pukul 11 sambung, 11.40, 11.45 buka soalan, pukul 12 tutup. InsyaAllah 3 jam dan lebih kurang. Mana ahli Jumaat yang berkelapangan dijemputlah hadir pagi esok insyaAllah. Untuk akhirnya apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang muhtu daripada diri saya sendiri. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta